وعصمك من محمود الأسود إنك لا تكلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang hadirin sekalian, sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, dan alhamdulillah sebulan Ramadan yang telah lepas, kita telah mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari raya Idul Fitri, kita sama-sama memaaf sesama kita dan sama kita menghayati pengajaran daripada Ramadan. Sama-sama kita kata mengulangi perbuatan ataupun amale untuk kita menyusuli dalam kehidupan kita di bulan Syawal, sama ada hak puasa, hak semaya, hal lain-lain lagi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apabila kita telah melengkap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan penuh-penuh, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat berjayanya kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kita ke seluruh dunia untuk mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tara kesidang Jumat yang dirahmati Allah, apabila kita menghayati Ramadan, berarti kita mendapat kemenangan dah dengan nafsu dan syaitan penuh-penuh daripada orang yang kata kemenangan yang mutlak untuk menegakkan iman dan takwa kepada pribadi kita masing-masing. Dan terusnya berkata pada keluarga kita dan kepada masyarakat kita, mesti kita perjuangkan lagi supaya hidup dan dalam masyarakat kita masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Apabila masyarakat bertakwa kepada Allah taala, sudah tentu masyarakat itu tolong menolong di atas segala kebaikan, tolong menolong di atas menegakkan kebenaran, tolong menolong di atas kita memusnahkan perkara yang mungkar, perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala walau di segi apa sekalipun. Tada kesidang jemaat yang dirahmati Allah, itulah yang orang beriman, orang bertakwa mesti benar-benar tegakkan sungguh dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya. Dan kita ingin kepada kebaikan, kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala di kepada seluruh dunia. Dah besarnya cita-cita orang beriman, orang bertakwa kepada Allah taala. Walaupun besar sekalipun, dah kata kita kena mula daripada diri kita sendiri dulu. Jumlah pada diri kita sendiri dulu. Bina diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tara khususnya jemaat yang dirahmati Allah, inilah merupakan intipati dah Ramadan al-Mubarak, memberi pengajaran kepada kita sebagai kita kena ingat sungguh sebagai asas kehidupan kita sungguh-sungguh. Walaupun sekalipun kehidupan kita ada hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan manusia inilah agak luas dah, yang terbida daripada fardu kifayah kita kata dalam hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dalam menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, umat tergaknya hukum di segi hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Sama ada di segi ekonomi, di segi masyarakat, di segi politik, dan di segi siasah, di segi mengata alam antara bangsa sesama manusia. Inilah perkara yang penting yang mesti kita tegakkan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, daribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu
illa bi hablim minallah wa hablim minan nas. Akan dihina di mana saja kamu berada, kecuali kamu hubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan kamu hubung sesama manusia. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kita kata berbentuk kita bersolah, kita berzikir, dan kita munajat dengan Allah Taala, hati kita, jiwa kita, roh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hubungan kita dengan manusia sudah tentulah skopnya adalah luas sekali. Dan seperti mana yang dalam hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dikatakan fardu kifayah. Dan mesti kita tegakkan. Siapa dia layak di segi mana, maka dia mesti tujung di medan-medan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini orang kata macam-macam kebolehan. Dah, orang kata ilmu pengetahuan dan kemajuan. Allah SWT wi kemajuan, wi kemahiran, dah wi kepandaian seorang itu di bidang ekonomi. Dia mesti menegakkan bidang ekonomi mengikut kacamata al-Islam itu sendiri. Itu dia katakan bidang iktisad. Siapa yang Tuhan wi kemahiran dia, dah kepimpinan dia, dah dari segi orang kata politik siasah, mesti dia tujung di medan itu. Dan kerana bakat yang Allah SWT beri itu adalah manfaat untuk semua manusia. Inilah perkara yang penting sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala wajib kita tegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini bukan cita-cita kosong. Ini mesti menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sungguh-sungguh yang terlibat dengan orang kata hubungan kita dengan manusia seluruhnya. Inilah perkara yang penting yang mesti kita faham sungguh-sungguh dalam kita menegakkan al-Islam sebagai agama yang syumul, sebagai agama yang sempurna yang bermula daripada akidah Islamiyah dan pergi kepada daulah Islamiyah. Ini merupakan orang kata sejarah telah membuktikan perkara ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat dulu, zaman salafus saleh dulu telah menegakkan kebenaran ini. Dan kebenaran al-Islam ini akan tegak di akhir zaman sekali lagi. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Adakah kita tidak dapat apa kenyataan benda ni? Mesti kita buktikan kebenaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui cara hidup kita. Jangan kita kata angin-angin kosong, tetapi kita mesti buat apa yang kita boleh buat. Kita boleh berperanai sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, kita jalanlah sungguh-sungguh mengikut kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Inilah perkara yang penting yang mesti kita faham bersama dalam hak kita kehidupan bermasyarakat mengikut kacamata Allah Subhanahu wa taala. Teraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Perkara yang penting dalam tiap-tiap ketubah ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini kita tu sewi kata faham kata takwa di satu-satu tempat atau di satu majlis atau di satu-satu perkara saja. Tetapi takwa mesti sebar untuk seluruh dunia. Dan takwa ini mesti kita hidupkan dalam medan apa sekalipun. Ini merupakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ittaqullah haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada. Di sini kita fahami orang kata sepet-sepet sebagai fahami sekular. Yang kita kata kita bertakwa di masjid saja ataupun amalan-amalan khusus saja, tidak. Di medan mana sekalipun yang lebih luas kehidupan kita sama manusia mesti tegakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang penting, mesej tebah tiap-tiap minggu ataupun ketebah hari raya ataupun hari mana sekalipun. Dan ketebah hari raya kemarin dan kita dengar bahawa ukhuwah Islamiyah adalah teras asas kepada ummatan wahidah. Ummatan wahidah, umat bersatu padu di atas dasar ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Satu padunya umat Islam kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pecah belah dengan sebab-sebab orang kata benda-benda lain duk mindset pada kita untuk memecah belahkan kita. Bersatu padu kita untuk kita memilih dah pemimpin yang benar-benar kita kata pergi ke arah Islamik. Dan pergi kepada orang yang kata menunjukkan perintah agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bercanggah dengan undang-undang yang kita duduk di negeri sia kita. Ini perkara yang penting juga mesti kita faham. Kalau tidak orang kata kita nak tegakkan agama tapi canggah juga dengan undang-undang. Ataupun kita nak tegak orang kata di segi undang-undang tetapi menyalahi agama pula. Dah, ini menjadi asas kepada kita bahawa apa saja yang kita nak tegakkan di mana saja, janganlah kita bercanggah dengan agama yang pertama sekali. Yang kedua, kita turutlah undang-undang yang membolehkan kita buat perkara itu. Insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Inilah perkara yang penting pada kita. Teraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Walaupun siapa kita kena faham kata kita duduk ni orang kata zaman kebangkitan Islam.
Islam bakit di mana-mana saja, maka sudah tentulah kita masih seretak dengan kebangkitan Islam itu sendiri. Siapa dia yang menentang Islam, seolah kata tergelarlah dia dalam hanyut jahiliyah moden pada hari ini. Dah banyak kita kata kau canggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dari segi mana sekalipun. Oleh itu menegakkan al-Islam yang syumul, yang orang kata seluruh kehidupan kita Islam sebagai cara hidup mesti kita tegakkan mengikut kemampuan yang kita boleh tegakkan. Ini perkara yang penting sungguh-sungguh. Dan supaya orang kata kemampuan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut kuasa yang kita ada, kita buatlah. Dah kuasa yang kita ada di tangan kita, kita tegakkanlah kuasa apa yang ada di tangan kita. Tidak ada kuasa kita cegah dengan lidah, kita cegah dengan lidah. Tak ada kuasa dengan lidah lagi, orang cegah dengan hati. Itu selama-lama iman. Alhamdulillah, walaupun selama-lama iman pun masih ada lagi iman kita dalam hati kita. Oleh itu hati kita inilah sebagai raja segala anggota, segala perbuatan kita. Apa saja pengaruh dah duit bitih ataupun hal luar-luar daripada kehidupan kita, hanya perkara luar saja. Bila hati kita diikatkan oleh iman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kasih kepada orang beriman, kita pilih kepada orang beriman, orang yang benar-benar orang menuju kepada kebenaran, maka itulah dikatakan kita bersatu hati sungguh-sungguh berdasar kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasar kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Ini perkara yang penting yang mesti kita tegakkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, pergi kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap segi dalam kehidupan kita. Inilah perkara yang penting selepas pada Ramadan al-Mubarak. Moga-moga Ramadan al-Mubarak kita dapat kemenangan daripada nafsu dan syaitan, dan dalam kehidupan kita juga orang kata kita dapat bebas daripada segala sistem Yahudi dan Nasrani, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cita-cita kita. Walau tak berjaya lagi pun kita mestilah memahami diri kita masing-masing supaya kita benar-benar tegakkan sistem Islam dalam kehidupan kita sebagai cara hidup yang sebenar-benar untuk menuju kejayaan di dunia dan di akhirat nanti. Inilah khutbah pada hari ini, moga-moga dapat bermanfaat kepada kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa Barakallahu li fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa ati'uh la'allakum turhamun. Sebelum kita nak berdoa kepada Allah SWT dan khutbah yang kedua ni, marilah kita hisapkan diri kita masing-masing dalam urusan apa sekalipun, kita dengan Allah SWT, Tuhan kira belaka, sama ada detik hati kita, sama ada dari segi gerak-geri, apa kata perbuatan kita, percakapan kita, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apabila kita nak buat putusan satu-satu perkara, kita mestilah tepat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Dan apabila kita betul dengan Allah SWT, hendaklah kita mengucapkan Alhamdulillah, taufik dan hidayah kepada Allah SWT sungguh-sungguh. Dan apabila tak betul dengan kehendak Allah SWT, kita istighfar kepada Allah SWT. Inilah apa yang kata dalam hak kita, apa kata dalam urusan satu perkara tu, mesti kita tegakkan apa kata kesedaran benda-benda yang begini. Dalam apa yang kata mising kita nak buat pilihan raya ni, besar-besar seolah kata di negeri Sia kita ni, terlibat dengan macam-macam perkara kita kata. Walaupun sekalipun dalam kita kata benda hak tak molek, dalam apa-apa saja benda hak tak molek, dia adalah benda celah-celah tu benda hak molek. Kita mesti cari mutiara dalam hak apa sekalipun. Ketubah hari ni bukanlah kita nak cari suara siapa-siapa dia tak, tapi nak kita mikir sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, kita ada cita-cita bersama. Cita-cita al-Islam, walaupun kita tidak tegak. Al-Islam seolah kata kita duk berlawan seumur. Dalam kehidupan kita, dalam peribadi kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita seolah kata bercanggah dengan ajaran Islam. Walaupun sebab kita nak pada Islam,
Dah, oleh itu kita istighfar kepada Allah Taala, minta ampun kepada Allah Taala di atas segala dosa-dosa kita. Dah, dalam melihar raya pun lagu tu juga. Dah, kita rasa kata rabuk pacah patai ni bukan rabuk Islam. Tapi walau sekalipun kita sebagai rakyat negeri Islam, dah kita boleh tegak apa saja kebaikan dalam hal pilihan raya kita buatlah. Kita berperanai yang sebenarnya sebagai rakyat ni. Besarnya kita ni. Dah boleh meretah negeri Sia penuh-penuh seolah kata. Apabila kita pilih benda orang kena cara dia, dia akan mari kemajuan kepada diri kita. Dah, kemajuan inilah upaya kita nak dah kehidupan dunia yang tidak bercanggah dengan Allah SWT. Bila bagi kemajuan di segi agama, mesti kita perhatian bersama. Kalau tidak, maka kita dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Dah, orang yang kata apabila kita bercanggah dengan ajaran Allah SWT. Walau sekalipun kita nak menegakkan al-Islam dah pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, mestilah daripada hati kita yang bersih dengan Allah Subhanahu taala, ilmu yang benar, ilmu yang manfaat daripada Allah Subhanahu taala, amalan yang soleh yang Allah Subhanahu taala dah beri kepada kita untuk kita beramal sehari-hari. Dan inilah merupakan perkara yang penting bagi kita. Moga-moga Allah Subhanahu taala memberi taufik dan hidayah kepada kita dalam setiap urusan kehidupan kita. Moga-moga Allah Subhanahu taala memimpinkan kita selamat hidup dunia dan selamat di akhirat menuju kepada syurga Allah Subhanahu taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.